Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam kasih sayang. Rakan-rakan sidang hadirin dan warganet yang dirahmati Allah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, kita dapat bertemu lagi bersama saya pada tengah hari yang ceria ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk perbincangan kita pada hari ini dengan dua rangkap pantun. Tali saudara hendak dijaga, ragam mereka lumrah difahami. Nabi bersabda, anak derhaka ke dalam neraka setelah mati. Sukanya dia siratul jelita, tercela kerana aurat terdedah, maruah tercabul. Derhaka kepada ibu dan bapa, umpama derhaka kepada Allah dan Rasul. Kita sedia maklum, mutakhir ini isu pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta tren menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua serta rumah kebajikan. Boleh dikatakan berada dalam tahap yang membimbangkan semua pihak. Kewajipan menjaga dan berbuat baik terhadap kedua ibu bapa adalah kewajipan dan tanggungjawab anak-anak. Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyentuh berkenaan kewajipan anak-anak menjaga ibu bapa serta adab-adab yang mesti dijaga ketika bersama mereka. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-123, maksudnya, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan yang bersopan santun. Tambahan pula, seseorang yang sempat bersama atau berbakti kepada kedua ibu bapanya merupakan orang yang sangat bertuah dan beruntung. Ini kerana Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan, orang yang hina adalah orang yang sempat bersama ibu bapanya, tetapi kesempatan yang ada itu tidak membolehkan dia untuk dimasukkan ke dalam syurga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya, kehinaan. Baginda ditanya, siapa yang engkau maksudkan wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika sudah usia lanjut, salah satu atau keduanya, namun tidak menjadikannya sebab masuk syurga. Riwayat Muslim. Tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa dapat kita bahagikan kepada dua, iaitu tanggungjawab semasa kedua ibu bapa masih hidup dan selepas kematian ibu bapa. Seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga seorang ibu. Itu antara ungkapan yang sering kita dengar tatkala timbul isu melibatkan anak-anak mengabaikan tanggungjawab menjaga orang tua mereka. Sejak kebelakangan ini, kita kembali mendengar kisah ibu bapa yang ditinggalkan anak-anak sama ada di rumah orang tua, masjid, hospital maupun tepi jalan. Malah melalui berita-berita yang disiarkan di akhbar maupun media sosial, masalah itu bukan hanya berlaku dalam kalangan ibu sahaja. Bahkan, golongan bapa juga tidak terlepas diabaikan oleh anak-anak mereka sendiri. Lebih meruntun jiwa apabila mendengar berita mengenai penemuan mayat seorang wanita warga emas yang tinggal bersendirian terbaring di dalam rumahnya di Pulau Pinang Februari lalu. Bukan itu sahaja, perkongsian mengenai seorang ibu yang hudung ditinggalkan di tepi jalan di Selangor turut menyentuh hati. Selain nasib seorang lelaki warga emas yang ditinggalkan di sebuah surau baru-baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin binti Asri dengan nombor matrik 10DLS21F1010 dari DLS 2A. Nama saya pula Nurul Hasanah binti Fazil dari kelas DLS 2A nombor matrik 10DLS 21F1012. Assalamualaikum, nama saya Aini Iliana binti Farizul Hairi dan nama matrik saya ialah 10DLS 21F1008 dan saya berasal dari kelas DLS 2A.
Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Husna binti Muhammad Sofian. Nombor matrik ialah 10 DLS 21F 1016. Saya dari kelas DLS 2A. Assalamualaikum, saya Hanisa Hairiah binti Abdul Jalil. Nombor matrik 10 DLS 21F 1056 dari kelas DLS 2A. Baiklah Saudari Nurin, terima kasih atas pengusian itu. Bolehkah awak nyatakan faktor dan kesan tentang isu pengabaian anak terhadap ibu bapa sekarang? Baiklah, terima kasih kepada saudari Hasanah yang sudi bertanya. Antara faktor tercetusnya trend seperti ini ialah anak-anak merasakan ibu bapa sebagai satu bebanan hidup kepada mereka. Menantu dan cucu jika masa, harta, tumpuan, layanan dan kasih sayang yang lebih diberikan kepada ibu bapa mereka yang telah lanjut usia serta tidak mendatangkan apa-apa faedah kepada mereka dan tidak mampu menguruskan diri sendiri. Anak-anak ini juga menganggap ibu bapa yang telah pun menginjak usia tua atau usia emas merupakan satu perkara yang melecehkan dan meremehkan tanggungjawab tersebut untuk menjaga kedua ibu bapa lalu mengambil keputusan untuk menghantar mereka ke rumah orang tua. Maka celakalah mereka. Kesannya kepada agama akan melunturkan sifat berkasih sayang dan sifat kasih mengasihani serta tanggungjawab yang amat dititik beratkan dalam agama Islam. Apabila sifat yang murni dalam agama Islam seperti ini diendahkan, ini akhirnya akan membawa kepada keruntuhan modal diri seseorang individu tersebut. Ini juga akan menjermuskan diri seseorang itu kepada perbuatan memukul ibu atau bapa sendiri yang telah uzur sehingga menemui ajal akibat perasaan panas baran. Maafkan saya Saudari Nurin, pada pendapat saudari, apakah langkah yang sesuai bagi mengatasi masalah tersebut? Baiklah, terima kasih kepada saudari Aini yang sudi bertanyakan tentang langkah untuk mengatasi isu ini. Antara langkah yang dapat diambil untuk mengatasi isu pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta trend menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua ialah mewujudkan undang-undang khusus terhadap pengabaian orang tua, khususnya kepada mereka yang meninggalkan ibu bapa atau orang tua di tempat yang tidak sepatutnya seperti di hotel bajet, tepi jalan dan di hentian bas. Anak-anak yang sering memandang ringan dan enteng terhadap orang tua mereka. Mereka menganggap ibu bapa yang telah tua tidak berguna dan tidak berjasa lagi. Mereka tidak terfikir tentang jasa-jasa yang telah diberikan oleh ibu bapa mereka sehingga mereka anak-anak dapat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati pada hari ini. Ketiadaan akta khusus dan kerangka undang-undang yang terbatas bagi melindungi warga tua di negeri ini serta negara dapat menyebabkan kes penderaan serta pengabaian warga tua sukar dikenal pasti. Malah ia menjadi salah satu faktor nasib golongan tua ini tidak terbela dan menyaksikan kes penderaan dan pengabaian ibu bapa semakin berleluasa. Jika adanya undang-undang khusus yang menyabitkan kesalahan pengabaian warga tua adalah satu jenayah, sudah pasti isu pengabaian warga tua di negara kita semakin berkurangan. Hal ini juga dapat diatasi secara langsung. Baiklah, saudari Aini, setelah kita mendengar beberapa isi yang telah pun dikupas oleh saya sebentar tadi, bolehkah saudari pula menerangkan faktor dan kesan terhadap isu pengabaian tanggungjawab anak terhadap ibu bapa yang telah tua serta trend menghantar mereka ke rumah jagaan orang-orang tua ini? Terima kasih Saudari Nurin atas soalan yang bernas itu. Baiklah, pada pendapat saya, pengabaian warga emas berpunca daripada sikap golongan muda dewasa ini yang terlalu taksub akan dunia kebendaan dan mementingkan diri. Kesibukan mengejar duniawi menyebabkan mereka sanggup menetap di luar negara untuk tempoh yang tertentu bagi memastikan pencapaian cemerlang mereka dalam dunia kerjaya. Bagi mereka, tugas mengejar kekayaan, kemewahan dan kesenangan hidup adalah segala-galanya. Sama ada kebajikan para ibu bapa mereka terbela atau tidak bukanlah persoalan yang harus difikirkan serta diambil tindakan yang sewajarnya. Apabila ibu bapa semakin tua, maka terdapatlah jurang komunikasi dengan anak-anak.
Keadaan ini bertambah buruk dengan adanya hasutan, hambatan dan tekanan yang diberikan oleh pasangan hidup yang tidak sanggup tinggal bersama dengan ibu bapa kerana tidak tahan akan leteran dan kerana ibu bapa yang telah uzur selain menginginkan kehidupan yang lebih selesa dan bebas. Mereka juga tidak sanggup lagi menjaga ibu bapa yang tua yang dianggap nyanyuk dan tidak berguna lagi. Anak-anak seterusnya akan bertindak menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang-orang tua. Impak dari pengabaian tersebut, warga tua yang diabaikan akan berasa sedih dan tersinggung. Mereka akan berasa sedih kerana mereka menganggap tidak ada lagi orang yang akan mengambil berat tentang kebajikan mereka. Dalam pada masa yang sama, warga tua ini ingat bahawa mereka pernah bergaul dan menghabiskan masa dengan orang yang tersayang iaitu anak-anak mereka. Sememangnya benar, usia tua memerlukan banyak penjagaan yang rapi dari segi kesihatan, keterampilan maupun pemakanan. Jadi, dalam kesibukan ahli keluarga mencari wang, warga tua akan berasa tersinggung kerana mereka tidak menerima tumpuan atau kasih sayang lelaki. Pada pandangan saudari Aini, boleh tolong terangkan cara mengatasi isu ini? Terima kasih saudari Hanisa. Oleh hal yang demikian, langkah untuk mengatasi masalah ini ialah sikap manusia haruslah berbuat baik di mana manusia perlu mengikis sifat mana remeh kepada orang tua yang kurang bernasib baik dan juga anak-anak perlu membuang sifat memandang hina kepada ibu bapa yang dianggap semakin tua, semakin tidak berguna dan tidak diperlukan lagi. Masyarakat haruslah mengubah sikap dengan mengamalkan sistem keluarga luasan iaitu isi rumah yang merangkumi ibu bapa, anak-anak dan datuk nenek atau anggota keluarga yang lain secara tidak langsung dapat memupuk rasa tanggungjawab, perasaan kasih sayang, sokongan dan ikatan kekeluargaan yang kuat oleh ahli keluarga terhadap warga tua. Itu saja perkongsian daripada saya. Maafkan saya saudari Aina. Pada pendapat saudari, apakah faktor dan kesan yang seterusnya bagi isu ini? Terima kasih saudari Nurin atas tanyakan soalan tersebut. Pada pendapat saya, faktor pengabaian ibu bapa daripada anak-anak yang sibuk mengejar kejayaan berterusan tanpa hadnya sehingga sanggup menetap di negara orang bagi memastikan kejayaan sentiasa dalam genggaman mereka. Apabila ibu bapa semakin tua, terdapat jurang komunikasi dengan anak-anak dan anak-anak yang berpelajaran tinggi dan berjawatan baik tidak berinisiatif untuk mendapatkan jurang komunikasi antara mereka dan kedua ibu bapanya. Hal ini menyebabkan ada orang tua tidak menaruh sebarang kepercayaan bahawa anak mereka akan sanggup menjaga sakit pening mereka lantas sanggup tinggal di rumah orang tua. Seterusnya, kesan daripada isu ini, kita dapat mengetahui bahawa pengabaian warga tua turut menambahkan beban negara. Hal ini kerana banyak rumah penjagaan dan rumah orang tua akan dibina. Ini berpunca dari sikap anak-anak yang bertindak untuk menghantar ibu bapa mereka yang sudah tua ke rumah warga tua. Pada pandangan mereka, ibu bapa akan memperoleh penjagaan yang rapi di rumah orang-orang tua. Oleh kerana itu, keadaan ini meningkatkan kos kerana kerajaan terpaksa membina lebih banyak pusat warga tua. Aina, apakah langkah-langkah yang dapat kita atasi dengan masalah yang baru Aina sampaikan tadi? Terima kasih saudari atas tanyakan soalan tersebut. Langkah mengatasi adalah kerajaan perlu menyediakan satu sistem pendaftaran penjaga supaya segala bentuk bantuan dan program boleh disalurkan dengan mudah. Maknanya, kita akan tahu siapa yang menjaga siapa dalam masyarakat. Seterusnya, kita juga harus mengadakan kempen kesedaran tentang masalah yang berkaitan warga tua, seperti mengadakan Hari Ibu dan Hari Bapa
Ini dapat menyanjung dan mengingati jasa dan pengorbanan mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Setelah mendengar pelbagai idea yang bijaksana dari beberapa orang rakan kita, kini tiba giliran saudari Hanisah pula. Bolehkah saudari kongsikan apakah faktor dan kesan kepada masalah yang kita sedang bincangkan ini? Terima kasih saudari Aini kerana bertanya. Okey, pada pandangan saya, isu permasalahan pengabaian anak-anak terhadap ibu bapa ialah disebabkan kurangnya penerapan ilmu keagamaan dalam diri seseorang itu sendiri, sehingga menjadikan mereka insan yang kurang bersyukur dan tidak mengenang budi. Contohnya dapat kita lihat pada segi sekarang ini terhadap warga tua. Anak-anak zaman sekarang menunjukkan seolah-olah mereka tiada langsung rasa bertanggungjawab terhadap ibu bapa sendiri. Ada antara anak-anak yang mengabaikan ibu bapa mereka, tidak menghiraukan makan minum mereka. Bahkan ada juga anak-anak yang tergamak membuang ibu bapa mereka sendiri dengan menghantar ibu bapa mereka ke rumah orang tua ataupun meninggalkan mereka di mana-mana tempat tanpa memikirkan baik buruk perbuatan mereka itu. Hal ini berlaku kerana anak-anak sendiri kurang diberikan penekanan terhadap agama Islam sehingga mereka gagal menjadi insan yang bertanggungjawab dan mengenang budi. Besar kemungkinan anak-anak tersebut gagal mendapatkan didikan agama yang sewajarnya daripada ibu bapa maupun pihak sekolah. Kesannya, fenomena pengabaian terhadap ibu bapa ini telah memberikan gambaran bahawa institusi kekeluargaan di negara kita semakin lama semakin rapuh. Anak-anak yang mengabaikan ibu bapa mereka juga akan dipandang serong oleh masyarakat. Maafkan saya saudari Hanisah. Pada pendapat saudari, apakah langkah yang bersesuaian bagi mengatasi masalah ini? Terima kasih saudari Aina kerana bertanya. Okey, pada pendapat saya, cara mengatasi masalah ini ialah dengan memastikan anak-anak diberikan didikan agama dan pendedahan dari awal lagi tentang cara menghormati serta tanggungjawab anak-anak terhadap ibu bapa. Institusi pendidikan dan ibu bapa sendiri perlu memainkan peranan penting dalam memastikan isu ini dapat diatasi. Ibu bapa sendiri perlulah menunjukkan contoh yang baik dan mendedah dan memainkan peranan penting untuk memastikan anak-anak diberikan pendedahan terhadap agama Islam. Sekian saja daripada saya. Pada pandangan saudari Hasanah pula, apakah faktor dan kesan isu ini berlaku? Boleh tolong jelaskan? Terima kasih saudari Hanisah untuk menanyakan soalan. Dari aspek lain pula, punca pengabaian warga tua yang disebabkan oleh tindakan ibu bapa itu sendiri. Pengabaian terhadap ibu bapa disebabkan pengalaman anak-anak itu sendiri yang dialami pada zaman kanak-kanak menyebabkan mereka mungkin semasa kecil kedua ibu bapa mereka bersikap bengis, suka mendera. Maka dengan itu anak-anak akan bertindak dengan membalas, menyimpan perasaan untuk membalas dendam terhadap ibu bapa mereka yang dianggap kejam. Oleh itu, salah satu cara untuk memuaskan hati anak-anak yang mengalami masalah pada zaman kecil itu ialah mereka mengabaikan kebajikan dan kesihatan kedua ibu bapa mereka dan menghantar mereka ke rumah warga emas. Dan kesannya pula ialah anak-anak akan menyimpan dendam dan rasa tidak menghormati ibu bapa mereka kerana setelah apa yang mereka alami semasa zaman kecil sangat memberikan impak yang negatif dan mereka merasa ibu bapa mereka tidak akan mengambil tahu tentang keadaan dan perasaan anak-anak. Maka dengan itu mereka terpaksa silu akan menghantar ibu bapa yang sudah melahirkan dan menjaga mereka semasa kecil ke rumah warga emas tanpa rasa serba salah. Kerana zaman kanak-kanak mereka yang penuh dengan duka. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudari Hasanah kerana
mengupaskan idea yang berkaitan faktor dan kesan. Bolehkah Saudari Hasanah menerangkan langkah-langkah untuk mengatasi faktor dan kesan tersebut? Langkah-langkah untuk mengatasi faktor itu ialah dengan ibu bapa perlu meluangkan masa mereka dengan anak-anak dan sentiasa melakukan sesi meluahkan perasaan sesama ibu bapa dan anak agar ibu bapa dapat mengetahui masalah dan isi hati serta ketidakpuasan hati anak-anak. Perkara ini akan dapat lebih mengeratkan hubungan silaturahim dan dapat mengelakkan daripada ibu bapa dan anak-anak berasa janggal apabila mereka meluangkan masa bersama atau bersembang untuk meluahkan perasaan mereka atau masalah mereka. Dan akhir sekali, kesimpulannya ialah anak-anak haruslah diberikan didikan agama dan pendedahan dari awal lagi tentang menghormati ibu bapa. Anak-anak yang diberikan didikan agama dari kecil lagi akan dapat mengelakkan daripada ibu bapa disisih. Anak-anak yang mempunyai asas agama akan dapat rasa tanggungjawab dalam menjalankan tugas untuk menjaga ibu bapa mereka yang berumur dan yang sakit. Terima kasih.